Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita dengan pemberian vaksin COVID-19 kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun di Sarawak akan dimulakan pada Februari 2022. Menurut Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, menerusi hantaran di laman Facebook pada Ahad, ianya sejajar dengan pembukaan semula sesi persekolahan akan datang. Memandangkan sesi persekolahan secara fizikal, Kerajaan Sarawak telah bersedia untuk mentadbir vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memulakan proses vaksinasi untuk kanak-kanak berumur bawah 12 tahun pada bulan Februari 2022 dengan menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech. Sesi persekolahan tahun ini sepatutnya diadakan pada 3 Januari 2022, namun Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memutuskan untuk menangguhkan tarikh tersebut kepada 10 Januari selepas mengambil kira situasi banjir semasa negara. Berita selanjutnya, komuniti maritim di perairan Sarawak perlu sentiasa peka akan keadaan cuaca dan keselamatan sekiranya turun ke laut. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus dalam kenyataan media pada Isnin berkata, ini kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Bermula 3 November 2021, cuaca tidak menentu dijangka berterusan sehingga Mac 2022 yang menyebabkan tiupan angin lebih kencang berserta hujan lebat dan berterusan dari arah timur laut. Jabatan Meteorologi Malaysia memberitahu amaran angin kencang timur laut berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ketinggian ombak 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Manakala untuk sektor perkapalan pula, angin kencang timur laut melebihi 60 km sejam dengan ombak setinggi melebihi 4.5 meter berbahaya kepada semua aktiviti pantai, perkapalan, menangkap ikan termasuk pekerja di pelantar minyak dan perkhidmatan feri. Sehubungan itu, komuniti maritim yang berhasrat ke laut agar membatalkannya pada ketika ini dan sekiranya keadaan mendesak untuk ke laut, utamakan keselamatan terlebih dahulu. Manakala nelayan bot kecil pula disarankan tidak ke laut kerana ianya amat berbahaya dan boleh menyebabkan kejadian ancaman nyawa dan juga harta benda. Jika berlaku sebarang kecemasan di laut, hubungi terus talian MERS 999 atau Pusat Operasi Maritim Malaysia Negeri Sarawak di talian seperti berikut. Berita di Saratok, sebuah stesen minyak Petroleum Sarawak Berhad Petros akan dibina di tapak Wadira Food Court dekat Simpang Saratok. Perkara ini dimaklumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Aduri semasa berucap merasmikan Mesyuarat Agung Koperasi peserta Felkra Kawasan Saratok Berhad tahun 2021 di Dewan Dayak pada Ahad. Katanya pembinaan Petros itu telah diluluskan Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 2019 lalu. Beliau akan membantu koperasi dalam merealisasikan pembinaan Petros di Simpang Saratok seperti yang telah diluluskan Ketua Menteri. Ujar Muhammad lagi, koperasi peserta Felkra Kawasan Saratok telah mendapat pemilikan tanah di tapak Wadira Food Court di Simpang Saratok daripada Jabatan Tanah dan Survey Sarawak baru-baru ini. Dengan pemilikan itu, koperasi dapat melaksanakan pembangunan di tapak tanah tersebut seperti sekarang. Pengurusan koperasi hendaklah merangka perancangan pembangunan ke atas tapak Wadira Food Court sama ada menaik taraf bangunan sedia ada atau membina bangunan kawasan rehat R&R yang baru. Berikut pula, Kelab Memanah Simanggang KMSA 20 telah mengadakan pertandingan memanah tertutup pada Isnin. Pertandingan tersebut diadakan bagi memupuk semangat kekitaan di antara kalangan ahli kelab memanah dan sebagai pelengkap aktiviti sempena sambutan tahun 2022. Penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adulingga Dayang Norazah Awang Sohor. Berita seterusnya, rakyat di Sarawak menyambut baik langkah kerajaan membenarkan Sarawak beralih ke Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 berkuat kuasa pada 3 Januari 2022.
Tinjauan Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Isnin mendapati rata-rata rakyat terutamanya usahawan yang terlibat dalam perniagaan pengendalian makanan menarik nafas lega kerana premis mereka kini dapat beroperasi sepenuhnya namun dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 berulang. Menurut pengusaha kedai makanan Abang Azrin, masyarakat tidak boleh leka dan lalai serta perlu mematuhi SOP yang ditetapkan dengan ketat. Walaupun fasa 4 kami dengar banyak kelonggaran, tapi gini-gini pun kita mesti ikut SOP juga. Seperti pakai face mask, sanitizer semua, scan MySejahtera. Benda yang mesti harus kita ikutlah benda yang apa semua kayak sikit lagi. Walaupun kita kes dah turun, tapi kita pun si dapat nak waspadalah dengan COVID tu. Pun ya nasihat kami cuma ikut SOP je lah, jangan melanggar SOP. Mun kedai yang tetapkan 4 orang, tolonglah ikut 4 orang, jangan melanggar. Turut senada seorang lagi pengusaha kedai makanan Izawati Ismail yang menyeru masyarakat supaya sentiasa mengekalkan SOP yang telah ditetapkan di setiap premis kedai makanan bagi bersama-sama membendung jangkitan COVID-19. Kita sebagai rakyat tu kita masih ikutlah patuhi SOP apa yang perlu di pola kita lah untuk customer-customer yang kami sayang semua. Harap kita masih menjaga SOP kita, pakai mask, and then duduk pun janganlah dekat-dekat. Dalam mun kami on still ikut SOP, malah sikit meja dibenarkan like 6 kah. Kami harap setidaknya ikutlah. Mun nak request sampai 8, 10, kami pun si beranilah nak Karena benda tu belum ada ending. Virus tu, variant tu belum ada ending. So kami harap customer semua masih patuhilah apa SOP yang kerajaan keluarkan lah. Dalam hal itu, beliau sempat menasihatkan kepada semua masyarakat untuk mengambil vaksin penggalak bagi mengurangkan jangkitan COVID-19 menjadi lebih serius. Berita diteruskan dengan Sarawak catat 12 kes positif baru COVID-19 menjadikan jumlah kumulatifnya sebanyak 252,353 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media berkata, kes ini dikesan di 7 daerah iaitu Bintulu 4 kes, Lawas dan Kapit masing-masing 2 kes dan Miri Kuching, Semarahan dan Bau masing-masing 1 kes. Turut dicatatkan 1 kes kematian melibatkan warga emas lelaki berusia 78 tahun di Hospital Umum Sarawak tanpa sejarah penyakit kronik. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.